Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayang, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beristiqamah dengan Islam. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan waktu subuh berjamaah. Yang saya hormati Tuan Nazir Pentadbir Masjid, Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa dakwah, ahli-ahli jawatan kuasa muslimin muslimat yang dihormati. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Tuan-tuan muslimin muslimat, minggu lepas pada hari Selasa, selepas masuknya waktu maghrib, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menunjukkan kekuasaan dengan menjadikan untuk kesekian kali tahun ini gerhana yang berlaku minggu lepas pada hari Selasa itu, selepas masuknya waktu maghrib, adalah gerhana bulan. Gerhana bulan untuk yang kesekian kali tahun ini. Ramai daripada umat Islam atau sesetengah daripada mereka itu tidak tahu pun adanya berlaku gerhana ini. Malah surau tempat saya berceramah malam tu juga tidak tahu. Tuan-tuan muslimin muslimat, kejadian gerhana adalah sesuatu yang sangat serius kalau kita lihat dari perspektif Islam. Walaupun umat Islam di akhir zaman ini seperti tidak merasa apa-apa, tidak mengambil tahu ataupun tidak tahu, ataupun mungkin tidak ada informasi. Sedangkan kalau kita lihat dari perspektif Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa gerhana itu adalah satu peristiwa besar. Al-Quran memberikan tanda-tanda dan peringatan kepada kita tentang fenomena gerhana, kerana tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fenomena ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kebesarannya,
dan juga keagungannya. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada manusia agar semakin dekat kepada Allah. Dan apabila kita semakin dekat kepada Allah, maka kita akan semakin mengagung-agungkan Allah. Kadang-kadang di akhir zaman ini kita lihat seolah-olah umat Islam ni jauh daripada pemahaman sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya beberapa tahun dulu, kalau tak silap tahun 2019, berlaku satu fenomena gerhana cincin. Gerhana cincin. Apa itu gerhana cincin? Gerhana cincin ini apabila kedudukan matahari, bulan dan bumi berada di atas satu garis lurus, di mana bulan berada di tengah, dan oleh kerana pada jarak tertentu yang tidak sama, alignment yang tidak sama di antara tiga ini, planet bumi, bulan dan juga matahari, pada kejadian gerhana penuh, bulan tidak dapat menutup keseluruhan permukaan matahari, menjadikan seolah-olah nampak gerhana cincin. Kita nampak seperti cincin. Permukaan matahari itu tak dapat ditutup oleh bulan sepenuhnya. Maka apakah kejadian ini memberi implikasi kepada manusia yang tidak mengambil iktibar dan juga peringatan daripada perspektif sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, sebagian besar umat Islam terpengaruh dengan cara orang-orang barat ataupun terpengaruh dengan cara orang-orang jahiliah zaman-zaman dulu, dengan menjadikan fenomena gerhana cincin itu sebagai satu tarikan pelancongan, siap promotion lagi. Saya ingat masa kejadian gerhana cincin itu, saya berada di Tanjung Piai masa itu. Dan memang cantik gerhana itu. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita menganggap gerhana sebagai satu fenomena biasa, tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bukanlah peristiwa biasa, tetapi satu peristiwa yang dahsyat dan menakutkan pada Rasulullah. Gerhana itu menakutkan pada Rasulullah. Kita gerhana pertama kita tak rasa apa-apa, ataupun kita excited melihat gerhana itu dari perspektif untuk menyempurnakan keinginan kita. Setengah-setengah bawa teleskop pergi ke tempat-tempat rata dan meneropong langit. Ini bukan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak buat gitu. Apa yang terlintas dan apa yang Nabi lakukan saat berlakunya fenomena ini? Saat terjadi gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa takut, seakan-akan akan terjadi kiamat di depan mata. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Nabi SAW bernama Abu Musa menceritakan, saat itu terjadi gerhana matahari dan Nabi segera bangkit. Terjadi gerhana, Nabi bangun. Nabi masa tu dalam rumah. Nabi ada dalam rumah. Nabi bangun. Bahawasanya itulah saatnya kiamat. Dan baginda pun keluar daripada rumah. Nabi pergi ke masjid dan melakukan solat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang panjang, yang tidak pernah aku melihat baginda lakukan seperti itu sebelumnya. Kemudian baginda berkata, tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuat hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, ingatlah Allah, serulah dia dan mohonlah pengampunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini tentang kita dapat kefahaman bahawa bila berlaku gerhana, Nabi bangun segera. Nabi pun pergi ke masjid. Dan Nabi mengerjakan solat gerhana. Dalam konteks hadis ni Nabi buat berjemaah. Kemudian Nabi dalam solat ini pada rakaat yang pertama, Nabi membaca ayat yang panjang selepas Fatihah, baca ayat yang panjang. Rakaat kedua yang panjang tetapi panjang sedikit pada rakaat yang pertama, itu Nabi buat. Kemudian Nabi naik ke mimbar dan Nabi berkhutbah, Nabi memberi nasihat. Kenapa tuan-tuan ketika terjadi gerhana Rasulullah menjadi khawatir? Kenapa Nabi menjadi khawatir? Sebab Nabi ini adalah manusia yang paling memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Bila Nabi mendengar ayat-ayat Allah ini, kalam Allah ini, Nabi akan segera respon kepada ayat itu sebab Nabi faham. Kita dengar ayat Quran, sebahagian kita mungkin kita tak faham, mungkin kita faham, tapi tidak sedalam yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, yakni ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9. Bila Allah Ta'ala berfirman wa khasafal qamar, Nabi faham tak? Nabi faham dah tu. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya, apa maksud? Itu gerhana bulan, tuan-tuan. Gerhana bulan. Sebab gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di tengah, di antara matahari dan juga bulan. Bumi di tengah, bumi menutup permukaan matahari, menyebabkan bulan hilang cahaya dia. Pada kedudukan 180 darjah. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nabi faham juga apa maksud matahari dan bulan dikumpulkan. Allah mengumpulkan planet-planet ni
berada pada satu garis berkumpul. Matahari, bulan, bumi pada satu garisan lurus, pada alignment yang sama. Sebab itu tentang kalau kita tengok di sekolah cikgu kata, saya ingat dulu masa sekolah rendah, hari Ahad di Terengganu, hari Ahad tu hari perhimpunan. Hari dipanggil hari berhimpun. Hari berhimpun. Hari dikumpulkan murid-murid itu. Dan hari perhimpunan ni, pelajar-pelajar ni dikumpulkan secara satu garis. Satu garisan, darjah 6A, darjah 6B, darjah 6C, ikut garis. Itu masuk dikumpul. Kita tak dengar lagi, kita tak tengok di sekolah dikumpul tu bermaksud boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Biasanya maksud dikumpul itu adalah berada pada satu barisan. Jadi surah Al-Qiyamah, 4 ayat ini tuan-tuan, inilah yang menjelaskan salah satu tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Maksudnya gerhana itu tanda-tanda kiamat. Gerhana itu tanda-tanda kiamat, gerhana matahari, gerhana bulan, menurut Nabi SAW. Sebab itulah Imam Nawawi di dalam syarahnya, Imam Nawawi kata surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga ayat 9 inilah mengenai maksud kenapa Nabi SAW takut, khawatir terjadinya hari kiamat, kerana gerhana muncul sebelum tanda-tanda besar. Gerhana dulu, lepas tu tanda-tanda besar, iaitu terbitnya matahari daripada barat dan keluarnya Dajjal. Saya tak bermaksud tentang untuk membincangkan tentang terbitnya matahari daripada barat ini, tetapi saya pernah berdiskusi dengan seorang ahli geologi. Ahli geologi ini dia bekerja dengan syarikat minyak 30 tahun, rata dunia lebih, termasuk di Alaska, di US. Dia cerita kat saya, dia kata paksi bumi ni orang geologi ni, dia tepuk bumi kan, dia tepuk bumi, tanah tu dia tepuk dalam mencari minyak. Dia kata paksi bumi ni dia akan bertukar-tukar. Paksi bumi ni akan bertukar. Dan kenyataan dalil-dalil dalam Islam yang menyatakan tanda-tanda dekatnya kiamat itu apabila matahari muncul di sebelah barat, itu sesuatu yang berbentuk saintifik, yang selari dengan teori ahli geologi tadi. Dia dikaitkan dengan paksi bumi. Ya, pada setiap tempoh tertentu paksi ini akan bertukar. Ya, paksi ini akan bertukar. Sebab itulah Al-Quran membimbing manusia. Al-Quran ni dia bimbing kita. Al-Quran membimbing manusia, memandu kita ini supaya kita melihat kejadian fenomena seperti gerhana ini menurut Islam, menurut cara yang betul, yang diajar oleh Nabi dan yang diajar oleh Rasul Nabi, dan juga diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Al-Quran ni sampai kiamat Allah jamin dia terpelihara, dia memandu manusia. Sebab tu kita kena follow Quran.
bukan ikut cara orang barat, falsafah barat. Di dalam surah Al-Fussilat, Allah membimbing kita, Allah memberitahu apakah tujuan Allah menunjukkan fenomena-fenomena seperti gerhana ini. Selain daripada gerhana, banyak lagi fenomena alam. Seperti yang saya bacakan ayat yang awal tadi, surah Al-Furqan ayat 61. Allah bercakap, Allah berfirman tentang ilmu falak, tentang astronomi. Dan ilmu astronomi, pengetahuan tentang astronomi ini ada kaitan dengan tujuan Allah nak membimbing manusia ni. Sebab tu Allah memberitahu tujuan Allah menunjukkan fenomena-fenomena ini sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, dan Allah menciptakan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Maka janganlah kalian menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, tetapi sembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudlah di hadapan Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan ciptaan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah buat bukan saja-saja Allah buat. Allah kata Allah tukarkan malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, Allah ciptakan matahari. Bila munculnya matahari terjadilah siang. Allah menciptakan bulan pada malam hari, bulan yang memberikan cahaya. Jadi Allah kata, Allah tunjukkan fenomena-fenomena ini untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan sembah, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Sebab orang dulu-dulu bila Allah tunjuk kekuasaan Allah ni, mereka menyembah makhluk-makhluk Allah ni. Dia tengok matahari hebat, dia tengok matahari, dia sembah matahari. Dia tengok bulan yang indah, pada waktu malam memberi cahaya, pada waktu malam dia sembah bulan. Ni orang dulu-dulu. Gunung berapi meletup mengeluarkan api lahar larva, dia sembah gunung berapi. Allah kata sembahlah Allah, sembahlah Allah, sujudlah di hadapan Allah jika kalian yang betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya Allah membimbing kita lagi di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah ini untuk siapa, bagi siapakah? Allah tunjuk ni semua ni. Allah kata Allah kata untuk liulil albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Siapakah orang cerdas, orang pintar? Orang cerdas, orang pintar ni bukan orang yang boleh ukur IQ dia, kecerdasan dia, mengukur kecerdasan.
Zaman sekarang ni orang duk kejar sangat mengukur kecerdasan. Semua nak straight A. Duk kejar nak dapat straight A. Tapi fahamkah kecerdikan, kepintaran yang Allah sebut dalam Quran ni? Ulul albab ni. Ulul albab ni apa? Ulul albab ni Allah kata allazina yaquluna Allah, allazina yaqul allazina yazkuruna Allah qiyaman. Ulul albab adalah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah. Itu dia. Orang ingat Allah ni cerdik. Allah kata pintar ni. Orang ingat Allah ni. Antaranya apa? Orang ingat Allah ni, orang ingat mati. Orang yang mengingati mati, hakikat dia akan mati. Esok lusa tulak dia akan mati. Ini orang bijak, Allah kata. Bukan orang yang IQ dia tinggi. Itu kepantasan. Itu kepantasan, bukan bijak. Sebab orang bijak ni orang yang boleh menanggapi benda-benda yang tidak semestinya dibuktikan dengan panca indera. Itu dia. Contoh orang bijak siapa? Sayyidina Abu Bakar, orang yang cerdik. Bila Nabi diperjalankan Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjid Haram, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Logiknya perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis zaman tu kenderaan yang paling laju kuda atau unta. Naik unta 3 bulan sampai daripada Mekah ke Baitul Maqdis tu 3 bulan nak sampai. Bila Nabi balik, Nabi Mi'raj ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha, Nabi balik semula, Nabi cerita ke orang Mekah. Allah memperjalankannya pada malam tu, tak sampai pun 1 malam. Maka orang Mekah kata Nabi Muhammad ini bawa cerita yang tidak boleh diterima oleh mereka. Sebab apa? Panca indera mereka tak boleh tanggapi benda-benda ni. Kafir Quraisy ni, inilah peluang kita nak mempengaruhi Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar ni kuat sangat support Muhammad. Mari kita jumpa. Wahai Abu Bakar, kamu percaya je cerita Muhammad ni? Dia kata dia berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Abu Bakar kata, siapa yang kata? Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata, ya, betul tu. Betul tu. Sebab dia keluar pada mulut Muhammad, betul. Ni orang bijak. Bukan semua orang. Profesor belum tentu percaya dia. Profesor astronomi belum tentu percaya dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tidak beriman kepada ayat Allah tadi. Surah Al-Isra ayat yang pertama tadi. Allah kan dah sebut. Allah kata Maha suci Allah memperjalankan hamba-Nya. Allah yang memperjalankan hamba-Nya, bukan hamba-Nya berjalan sendiri. Bukan Nabi SAW jalan sendiri. Allah yang memperjalankan. Jadi bila Allah yang memperjalankan Nabi, sudah tentulah fasiliti yang digunakan oleh Nabi itu fasiliti Allah sediakan. Bukan fasiliti Nabi. Fasiliti Nabi itu unta lah. Naik unta 3 bulan lah sampai. Tapi Allah beri fasiliti Allah. Apa dia? Burak. Kenderaan yang pantas. Lebih laju daripada cahaya. Lebih laju daripada cahaya. Allazina ya'zuruna Allah qiyaman. Ulul albab adalah orang
yang sentiasa mengasihi Allah. Walaupun di saat mereka berdiri, Allah kata diri itu ingat Allah. Wa qu'udan, dalam posisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam posisi berbaring mereka juga mengasihi Tuhan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka sentiasa merenung ciptaan-ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, dan mereka selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau tidaklah menciptakan semua ini secara sia-sia, subhana wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azabmu ya Allah, daripada api neraka. Inilah ulul albab. Ni orang bijak. Kerana orang yang disebut ulul albab itu orang yang cerdas. Apabila mereka melihat fenomena kejadian di alam semesta, mereka akan mengambil ibrah, mereka berfikir sampai kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan imagine, cuba kita bayangkan ciptaan Allah. Saya rasa tuan-tuan ada asas pengetahuan astronomi, mesti tahu. Kita ambil poin kita ni di Ampang, kita duduk di Ampang. Kita kalau nak ambil kapal terbang nak pergi ke Jepun contohnya, 7 jam pun sampai, pada kelajuan 1000 km sejam, boleh sampai ke Jepun 7 jam. Jauh lah rasa tu. Tetapi bumi ni, planet bumi ni adalah satu daripada planet-planet yang mengorbit matahari. Selain daripada bumi ni ada planet-planet lain yang beratus kali lebih besar daripada bumi. Misalnya planet Mushtari. Mushtari itu satu planet dalam sistem suria kita. Dia orbit matahari. Besarnya beratus kali ganda daripada bumi, dan mengorbit sejenis bintang yang kita panggil matahari. Kita je orbit. Matahari kita ni tuan-tuan berjuta kali ganda lebih besar daripada bumi. Bumi tu dengan matahari tu berjuta kali lebih besar dia. Tetapi itu adalah hanya satu daripada sistem suria yang ada dalam galaksi. Ada sistem-sistem suria yang lain yang jumlahnya trilion-trilion. Malah ada planet-planet bintang lain yang lebih besar daripada matahari pada kadar jutaan kali ganda, berjuta kali ganda lebih besar daripada matahari. Dan semua itu terhimpun di dalam satu galaksi. Satu galaksi dalam alam semesta, dalam universe ini ada bertrilion-trilion galaksi. Trilion-trilion galaksi. Galaksi yang terdekat dengan galaksi kita ni Bima Sakti atau Milky Way. Ada yang dekat dengan kita, Andromeda. Andromeda tu tuan-tuan dengan galaksi kita ni, jarak dia nak pergi ke sana tu, titik point A dengan B tu, memakan masa jutaan tahun perjalanan cahaya baru sampai. Jutaan tahun perjalanan cahaya. Kita mengukur tak boleh guna kilometer lah. Kalau guna kilometer tak cukup, jari nak kira, kita guna cahaya. Kelajuan cahaya satu saat 300,000 km. Satu saat 300,000 km. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sebuah kenderaan yang berkelajuan cahaya, tuan-tuan boleh pergi ke bulan satu saat, balik semula satu saat. Pergi ke bulan satu saat, balik satu saat, 2 saat je settle misi kita. Tetapi kalau tuan-tuan nak pergi ke Andromeda, galaksi yang paling dekat, memakan masa berjuta tahun perjalanan cahaya. Berjuta tahun. Bayangkan jarak yang jauh itu. Dan galaksi itu ada trilion-trilion dalam universe. Ahli sains kata universe ini pun ada trilion-trilion universe.
trilion universe. Tuan-tuan bayangkan besarnya alam dunia tu, baru tu dunia, baru dunia, belum akhirat lagi. Yang dunia ini tuan-tuan pergi ke laut yang luas itu, pergi ke laut yang luas itu, tak payah Pasifik, pergi ke sungai Ampang ni ada sungai kan, tuan-tuan pergi celuk jari tu, angkat setitik itulah yang sebut tadi galaksi trilion, galaksi yang berhimpun dalam universe juga adalah trilion banyaknya. Itu hanyalah setitik. Itulah kekuasaan Allah. Kuasa Allah tu lemah kita tu bila dengar benda ni. Betapa berkuasanya Allah, betapa kecilnya kita, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita bayangkan benda-benda macam tu, kita ni lemah, kita takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, kerana kita melihat benda-benda itulah yang Allah nak. Bila kita rasa takut tu menyebabkan kita terasa lemah, kerdilnya kita, agungnya Allah itu tandanya iman. Itulah yang Allah nak. Ya, itulah yang Allah nak, sebab tu Allah tunjuk ni ya kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang, takut dengan gerhana ini? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membayangkan kiamat berada di depan mata. Kenapa Nabi bereaksi begitu? Kerana Nabi faham ayat Al-Quran, Nabi memahaminya. Dan kebimbangan Rasulullah ini ada asasnya dari sudut sains. Kalau kita lihat dari sudut sains, kebimbangan Rasulullah itu ada asas dia. Kerana gerhana ini adalah tanda-tanda, satu daripada tanda-tanda bahawa dekatnya kiamat, iaitu berlakunya gerhana bulan dan matahari. Jadi di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tak kala baginda keluar menuju ke masjid, baginda menyeru kepada umat manusia, as-salatu jami'ah. Dan setelah mengumpulkan sahabat-sahabatnya, lalu berkata Aisyah, fa'adhalal qiyam, baginda bertakbir, kemudian membaca surah Fatihah dan membaca surah yang panjang, dan rakaat kedua panjang tetapi tidak sepanjang rakaat yang pertama. Kemudian baginda naik ke mimbar dan memberi peringatan dan nasihat kepada sahabat-sahabat, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan tiada kaitan dengan kehidupan seseorang atau kematian seseorang. Perkara ni tuan-tuan kita kena ambil serius. Sebab Nabi ni lepas solat, Nabi terus naik mimbar, Nabi berkhutbah, Nabi kerak selalu. Jangan sesekali mengaitkan fenomena yang Allah tunjuk ini dengan khurafat, dengan perkara-perkara tahyul yang tidak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Sebab pada masa berlakunya gerhana matahari itu, saat berlaku itu, putera Nabi yang bernama Ibrahim telah meninggal dunia. Maka adalah cakap-cakap orang Islam pada masa itu bahawa disebabkan kematian putera Rasulullah inilah maka terjadinya gerhana. Lalu Nabi pun kerak selalu, awal-awal Nabi kerak dah. Nabi kata terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan tiada kaitan dengan kehidupan seseorang atau kematian seseorang. Dulu di kampung saya di Terengganu, di Marang dulu, awal 80-an dulu, wah kurang-kurang bunyi burung gagak tak berani keluar rumah dah. Burung gagak bunyi tu tak berani keluar rumah dah.
Masa tu percaya pun rapat. Padahal burung gagak dia nak bunyi, ya dia ada bunyi, masa ada takut apa ya. Tapi orang kampung takut masa tu bunyi burung gagak, tak berani keluar rumah. Perintah manusia mengerjakan amalan baik pada gerhana ini. Kita perbanyakkan solat, istighfar, bersedekah, membebaskan hamba. Ini zaman-zaman dulu ada hamba, bebaskan hamba ketika terjadi gerhana. Inilah sunnahnya tuan-tuan. Ya, kita solat gerhana di masjid seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Nabi bimbang tadi, apakah kaitan gerhana dengan kiamat? Di dalam hadis ada menyatakan di akhir zaman akan berlaku lebih banyak gerhana. Zaman Nabi tuan-tuan, Nabi umur 63 tahun. Hidup Nabi ni di dunia ni 63 tahun. Gerhana berlaku sekali saja dalam hidup Nabi, sekali itu ya. Kita tahun ni kali ke-6 ni. Islam buat tak tahu tu, kerap sangat berlaku. Sedangkan tuan-tuan, gerhana bukanlah perkara remeh di dalam ilmu falak. Ada menerangkan kaitan antara jangka hayat alam semesta dengan gerhana. Sebab apa tuan-tuan? Gerhana ni dia melibatkan alignment antara planet-planet. Dulu jarang berlaku. Kenapa dulu jarang berlaku gerhana? Kerana kedudukan jarak antara bulan, matahari dan bumi jauh. Sekarang lebih kerap berlaku kerana alignment tu dah semakin pendek. Jadi yang bahayanya tuan-tuan, ini pendekatan sains lah, kita tengok dari sudut sains. Sebab ahli sains ni tuan-tuan, hari ni dia sudah ada teropong mikroskop elektron tu yang boleh lihat keluar daripada galaksi. Galaksi kita boleh tengok di luar sana. Ahli sains boleh tengok, dia tengok sana. Ahli sains kata apa? Sudah pun ada planet-planet yang hancur, yang rosak, yang musnah. Ia terkeluar pada alignment dia, terkeluar daripada orbit dia. Dia belaga. Ada bulan yang telah tergelincir daripada orbit dia. Maksudnya saintis kata sudah ada ni alam semesta ni yang sudah berlaku kerosakan tu. Jadi yang kita kata ini bahayanya gerhana ni tuan-tuan, kerana semasa gerhana matahari atau gerhana bulan, yang paling bimbang gerhana matahari. Sebab apa? Kedudukan bulan berada di tengah matahari dalam satu garis. Pada masa itu tarikan graviti antara matahari dan bumi sangat kuat yang memungkinkan bulan akan tergelincir dari landasan yang boleh menyebabkan kemusnahan kepada bumi. Hari ini tuan-tuan, fenomena cuaca ni dia tak macam dulu. Dia berlaku perubahan tu. Adakah ia mempunyai kaitan dengan bulan? Ya, bulan ni ada pengaruh tak dengan cuaca? Ada pengaruh tak dengan dunia ni? Memang ada pengaruh. Saya nak tanya tuan-tuan, katakan ni teori lah, katakanlah bulan ni tiba-tiba bulan kita ni tergelincir. Bulan ni tiba-tiba dia tergelincir, kita terpeleok, dia keluar daripada orbit, terus langgar planet lain, pecahlah dia. Tak adalah bulan kita, hilang bulan kita. Katakanlah, tuan-tuan rasa kita boleh hidup tak di dunia ni kalau tanpa bulan? Bulan tak ada, boleh hidup tak? Kita boleh hidup, tapi tak boleh survive lama. Lama-lama kita mati, manusia akan pupuh. Sebab apa? Pertama sekali, kalau bulan tak ada, tidak akan ada pasang surut. Saya sebulan sekali saya pergi bagang lalat, ikan bakar sedap lah. Sebulan sekali, 2 bulan sekali saya pergi. Biasanya saya pergi awal lah, lepas Zohor tu saya pergi bawa anak-anak. Bila pergi sana, saya pergi tepi pantai tu, tiba-tiba air tu naik. Air naik kan.
Pak air naik terus sekejap dia surut balik. Fenomena pasang surut. Dulu zaman saya budak-budak tu saya tanya abang-abang senior ni, saya kata kenapa jadi pasang surut ni? Oh dia kata air tu masuk dalam lubang dia kata. Lubang tu seduh. Lepas tu dia lepas balik. Kita percaya masa tu. Sebenarnya fenomena pasang surut ni disebabkan oleh graviti bulan. Bulan yang tarik, graviti dia yang tarik. Jadi air tu dia ditarik graviti bulan. Kenapa Allah buat begitu? Apa fungsi graviti bulan ni? Dia menyebabkan berlakunya pasang surut dan juga berlaku arus, pergerakan arus dalam laut. Sekiranya tidak ada arus dalam laut, tuan-tuan, laut ni dia ada satu zon dipanggil zon fotik. Zon fotik ni zon di mana cahaya matahari boleh masuk. Dan di zon fotik ini dia ada satu hidupan yang dipanggil plankton. Plankton ni hidupan basic dalam laut, di mana nutrien yang mendak ke laut itu akan dikita oleh arus pasang surut. Jadi bila nutrien itu dikita, plankton dapat makanan, dia dapat tenaga, maka plankton akan survive. Bila plankton survive, maka hidupan ikan-ikan kecil makan, dia mewujudkan rantaian. Ikan kecil makan ikan besar, makan ikan kecil, ikan lagi besar makan ikan lagi besar, makan lagi besar. Akhirnya sampai kat kita. Kita berada di lapis atas sekali, manusia. Jadi bila plankton ni mati, bila tidak ada arus air laut, nutrien akan mendak. Plankton akan mati sebab nutrien tidak dapat dikita. Bila plankton mati, seluruh rantaian kehidupan laut akan mati. Kalau tak ada bulan, kita tidak akan dapat 12 jam siang, tidak dapat 12 jam malam. Tak cukup tidur. Sebab apa? Siang hanya 6 jam, malam 6 jam saja. Sebab bumi ni dia berputar mengorbit matahari itu pada kadar yang cepat. Sebab bulan itu sebenarnya dia akan ikut bumi. Bulan ni dia umpama break disk. Dia graviti bulan tu dia tarik bumi ni supaya tidak terlalu laju. Sebab tu kita dapat 12 jam. Fenomena gerhana yang kerap berlaku ni tentang ada pengaruh cuaca yang berlaku, ada pengaruh. Peningkatan suhu bumi disebabkan antaranya gerhana. Sebab suatu gerhana berlaku, angin tidak bertiup. Saya masih ingat lebih kurang tahun bila, beberapa tahun dulu, berlaku gerhana bulan yang terjadi pukul 12 malam, dia berakhir pada 7.45 pagi. Lebih pada 7 jam tu. 7 jam tu. Masa saya keluar masjid lepas kuliah subuh, saya terasa panas dia. Panas kulit dia. Kering. Sebab apa? Angin tak bertiup selama 7 jam lebih. Bumi panas tuan-tuan. Bila kerap berlaku gerhana, bumi akan makin panas. Sebab tu kita tengok hari ni banyak binatang-binatang berpelakuan pelik. Binatang-binatang. Kampung saya dulu di Malang dengan tiba-tiba kerang naik, kerang tahu. Kerang dia naik di pantai tu. Orang kampung ni naik kerang bawa kuning-kuning. Dia seronok. Dalam 2-3 hari tu makan kerang je lah. Pagi kerang, tengah hari kerang, malam kerang. Dia tak nak ambil pengajaran tu, dia nampak kerang tu. Orang kampung dia tak ambil iktibar kenapa kerang tu naik. Perubahan cuaca tu kan? Perubahan cuaca. Sebab tu binatang tu berkelakuan aneh. Kalau tak ada bulan, malam bertambah gelap dan akan terjadi lebih kerap berlaku ribut dan semua. Ini teori. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kebimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap gerhana itu ada asasnya dari sudut saintifik dia. Jadi kesimpulannya tuan-tuan,
Fenomena gerhana adalah tanda-tanda yang Allah tunjukkan supaya kita ni lebih dekat kepadanya. Dan apabila kita tahu akan kekuasaan Allah ini, bila kita makin dekat kepada Allah, maka kita akan lebih mengagung-agungkan Allah. Mengagung-agungkan Allah itu tanda iman kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita sebagai hamba yang beriman dengan sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar tu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan